Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam hadis yang ke-8 daripada hadis-hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita manfaat daripada ilmu yang telah kita pelajari, dan kita dapat manfaatkan pula ilmu tersebut, kita gunakan dan kita amalkan insya-Allah. Kerana tak ada guna kita belajar, tak ada guna tuan-tuan tengok YouTube, buka klik dan sebagainya, tapi tak dapat amalkan. Jadi biarlah kita dapat amalkan sama-sama insya-Allah. Saya dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-8 daripada hadis-hadis 40 ini, hadis yang ke-8 kita dah baca pada yang lepas, hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 daripada seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni para ulama berbeza pandangan apa nama dia, sebab kebanyakan ulama mengatakan namanya Abdul Rahman bin Sakhar. Kenapa dia digelar sebagai Abu Hurairah? Kerana dia sayang sangat kepada anak-anak kucing, sangat sayang kepada kucing. Jadi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah. Full stop, tinggalkan. Jangan buat langsung. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kamu buat, maka kamu buatlah sekadar yang kamu mampu, yang semampu kamu. "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya binasa mereka yang sebelum daripada kamu, umat-umat yang sebelum daripada kamu, kerana mereka ni banyak songeh. Banyak sangat bertanya, banyak sangat dia punya perbezaan bercanggah dengan Nabi SAW, Nabi-Nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini sebenarnya kalau kita tengok, dia ada dua sudut. Yang pertama sekali dari segi ikut segala perintah Allah dan tinggal larangan Allah itu. Kalau kita tengok, Nabi SAW suruh apa sahaja yang Nabi larang. Kalau larang itu berbentuk larangan yang diharamkan, memang confirm kita kena tinggal sejauh-jauhnya. Minum arak, judi, kehampur, terus berlaku zalim dan sebagainya, kita kena tinggal sehabis-habisnya. Malah kalau pun Nabi SAW larang yang berbentuk larangan yang makruh, itu pun seboleh-bolehnya kita tinggalkan. Dan cumanya di sana tentu sekali lah ada satu kaedah mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurat dan dah kebunuh, kalau tak makan mati, terpaksa lah makan benda yang diharamkan, itu cerita lain. Ataupun makan durian, tercekik pula biji durian, tak dah habis, tak boleh, terpaksa minum air. Tengok-tengok belah kanan ada arak, kebetulan pula makan durian tepi kedai arak. Ada atas meja tu air arak saja yang ada. Terpaksa teguh, kalau tidak mati tercekik biji durian. Jadi minum arak kat situ tu boleh, kalau dah terpaksa. Dah terpaksa tu lain, memang dah terpaksa sangat. Manakala kalau Nabi SAW suruh kita buat, kita tengok juga. Kalau yang wajib kita kena buat, dan yang itu tak ada kompromi. Manakala perkara yang sunnah, perkara Nabi SAW suruh yang dikirakan sebagai sunnah, yang itu tu kita buat sekadar yang kita mampu, dan kita boleh, maknanya jangan terlalu susahkan. Kalau maknanya orang yang melakukan kejahatan dengan orang yang tidak melakukan kebaikan semaksimum yang mungkin, kita kena utamakan orang yang melakukan kejahatan tu yang kita dakwahkan. Sebab dalam kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maknanya kita tolak keburukan lebih utama daripada kita ambil kebaikan. Kalau orang ada, sekarang ni ada dua kawan kita. Satu dia semayang maka buat semua, tak buat jahat, cumanya semayang sunat dia kurang. Satu lagi semayang pun dia tak buat, ataupun dia buat benda yang diharamkan. Maka lebih patut kita nasihat kawan yang buat benda yang dilarangkan. Dan juga benda-benda yang buruk dan benda yang bermanfaat, kalau kita nak ambil tapi ada keburukan itu, kalau keburukan yang kuat, kita terpaksa tinggalkan, dan terpaksalah kita sacrifice, kita korbankan kebaikan yang mungkin juga kita boleh dapat kat situ. Sebablah juga contohnya judi tak boleh. Judi ni ada kebaikan, bukan tak ada. Baiklah bagi siapa yang menang. Untung
Tapi ada keburukan tak? Ada keburukan. Jadi keburukan itu, pasal ada keburukan, maka judi itu pun diharamkan, tak boleh. Okey. Dan part yang kedua daripada hadis ini cerita tentang soalan. Banyak soalan. Banyak soal ini punca ulah umat-umat yang terdahulu hancur. Pasal apa? Pasal dia orang ni bertanya, dah sekali dia orang tak dapat buat. Minta itu, tanya lagi macam kisah Nabi Musa tentang lembu yang Nabi Musa suruh sembelih tu. Dia tanya pula lembu tu macam mana, lembu tu warna apa, lembu tu apa lagi sifat dia, begini. Detail sungguh dia nak tanya. Padahal kalau dia sembelih lembu je kan selesai. Nabi Musa suruh sembelih lembu, boleh je lah. Dia nak tanya lembu tu macam mana, warna dia macam mana, apa spesifikasi lembu tu kan, itu pun nak tanya. Tak payah. Okey, jadi di sana ada jenis-jenis soalan. Ada soalan yang dilarang, ada soalan yang makruh, ada soalan yang boleh kita tanya. Jadi ada soalan yang wajib kita tanya. Jadi dia bukanlah maknanya semua soalan tak boleh tanya. Jangan pula tak boleh tanya ni. Nanti tok guru kita pun, kita tak faham apa pun tak boleh tanya tok guru ni pasal apa, binasa umat terdahulu kerana banyak tanya. Tak boleh begitu, boleh tanya, tak ada masalah. Tapi ada contohnya soalan melibatkan hukum hakam ibadat kita, tak kerti nak semayang, wajib tanya. Tak boleh kita diam je, boleh lah, aku ikut je lah orang semayang, aku semayang. Tak boleh, kena tanya macam mana cara nak semayang dengan betul dan sebagainya. Ramadan kita dah dekat bulan puasa, kena tanya buat puasa dan sebagainya. Okey, soalan tu kita kena keluarkan, tak boleh kita diam saja. Begitu juga ada soalan yang berkaitan dengan yang fardu ain. Ada soalan yang haram kita tanya. Contohnya tanya apa yang Allah Ta'ala sembunyikan. Contohnya hari kiamat. Tanya, Ustaz, hari kiamat bila Ustaz? Besok hari kiamat tak? Yang tu tak boleh tanya. Ataupun roh tu macam mana, nak tanya sangat. Tak boleh tanya kan? Ataupun sengaja nak main je. Jangan sengaja nak main, jangan. Ataupun minta Ustaz, saya kalau nak jalan atas saya boleh tak Ustaz? Ustaz ajar saya. Yang itu tak payah kan? Kalau nak sangat jalan atas saya, lalu kata naik kapal, jalan apa puas kan? Begitu jugalah soalan yang pelik-pelik. Ada orang tanya soalan pelik-pelik sangat, benda-benda kecil-kecil, benda-benda yang tak berlaku pun pada dia, sengaja dia nak tanya. Kadang-kadang soalan yang makruh, yang tak ada faedah langsung kan? Tanya, Ustaz, apa hukum ni kalau saya naik atas bulan, saya nak kiblat mana Ustaz kiblat? Yang tu tak payahlah tanya kat Ustaz. Kamu dah jadi angkasawan nanti baru kamu tanya kat Ustaz kan? Sekarang tak payah kan? Tak layak pun jadi angkasawan dah tanya nak semayang macam mana atas bulan. Okey, jadi benda-benda macam tu tak perlu nak ditanya kan? Jadi melainkan soalan memang kita nak faham untuk kita amalkan untuk kebaikan kita, yang itu tak perlu. Dan macam mana sahabat rajin tanya pada Nabi SAW. Tapi apa soalan yang paling banyak sekali sahabat tanya pada Nabi SAW? Kebanyakannya tanya tentang ibadat mereka, macam mana mereka nak improve lagi ibadat, dan macam mana mereka nak dapat pahala semaksimum yang mungkin. Yang ini soalan yang paling biasa sekali para sahabat tanya. Kemudiannya hadis ini juga ceritakan jangan kita bercanggah dengan Nabi SAW, dan jangan kita bercanggah satu sama lain. Kita bersamalah dengan jemaah orang Islam kan? Jangan kita buat benda pelik-pelik, kita berdebat, berselisih pandangan tak habis-habis, yang ini nak buat ke tidak, dan kita bercanggah dengan orang lain. Doa kunut boleh baca tak Ustaz? Nak baca doa kunut tak? Payah doa doa kunut, itu je. Orang lain baca, aku tak nak baca. Tak payahlah nak berpecah belah begitu. Kita bersatu padu dalam benda-benda yang benda-benda begini ni, kita bersatu padu, senang kan? Kita tak payahlah nak berpecah-pecah dan selagi mana di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dia pengajaran daripada hadis yang ke-9 daripada hadis 40 ni. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kefahaman dan manfaat daripada hadis-hadis tersebut. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Phone meningkatkan hubungan dan mengeratkan silaturahim dengan produk dan perkhidmatan Prabaya yang berciri Islam. Dapatkan Salam Phone dengan segera. Perkhidmatan mudah alih pertama berasaskan syariah.